1320 biji apple diedar, tak kira sangatlah kan, diedar kepada 3 gerai P, Q dan R mengikut nisbah 4 nisbah 5 nisbah M. Okey, ni jika jumlah yang diterima oleh gerai P dan Q ialah 990 biji. Okey, ni P dan Q 990 biji, cari nilai M. Okey, cari nilai M. Okey, so apa yang perlu buat? Yang pertama, kita buka kotak. Ada berapa kotak di sini? Kalau kita lihat ada 3 kotak. Ada 3 kotak. Okey, so kita buat 3 kotak. Macam ni. Okey. Yang pertama P, Q, R. Kita tulis tu dulu. Yang kedua, nisbah 4, 5, M. Okey, seterusnya, dia bagi info apa dia? P dan Q ialah 990 biji. So kita boleh buat dekat sini. Okey, tambah adalah 990 biji. Okey, untuk nisbah ni kita tambahkan. Sebab dia kata tambah dua-dua kan. P dan Q maksudnya tambah dua-dua ni 4 tambah 5. Okey, so kita dapat 4x tambah 5x sama juga dengan 990. So cari nilai x, satu nilai. Okey, so 4 tambah 5 dapat 9x sama juga dengan 990. Okey, apa perlu awak buat? 9 letak bawah, bahagi 990 bahagi 9. Awak akan dapat nilai dia adalah berapa? X ialah berapa tadi? 110 biji. Okey, kalau 110 biji. Okey, kita buat lagi bentuk segi 4 petak petak tadi. Okey, tujuan dia apa? Awak tengok Okey. Okey, kita nak letakkan. Okay, so kita labelkan dekat atas je PQR. Kita labelkan dekat atas saja PQR. So kita tahu P adalah 4, ni 5, yang ni M, tak tahu. Okey. Kan? So kita tahu yang ni adalah satu nilai adalah 4x adalah 440. Macam mana dapat? 110 darab 440. So dapat 110 darab 4 dapatlah 440. 5 darab 110 550. So M ni yang kita tak dapat kan. So M itu alhamdulillah, M itu cara dia kita menolak. So ambil lah 1320 tolak dengan berapa? Tolak dengan bilangan PQ tadi, iaitu 990. So ambil 1, 3, saya tulis kat sini lah 1, 3, 2, 0 tolak 990. So awak akan dapat kat sini nilai dia ialah 330. Okey, so dah dapat kat situ adalah 330. So tulis kat sini 330 itu bilangan biji. So kita nak cari nilai M. So macam sama langkah tadi, tapi awak tak payah gabungkan banyak-banyak, awak ambil sebelah-sebelah saja. So yang ni saja, tengok ni. Pun dah dapat. Ataupun ambil 330 bagi 110 pun dah dapat M. Terus dapat M ialah 3. Nak guna cara macam ni pun boleh, nak guna cara terus direct pun boleh, tak ada masalah. So kalau guna cara ni darablah. Sama juga cara macam tadi. Okey. So kita akan dapat, kalau macam ni kita dah tahu 10 bahagi saja. So 330 M sama juga dengan 330 bagi 110. Dapatlah M sama juga dengan 3. Selesai. Okey, kita pergi pada next topik.
Okey, baik. Yang terakhir adalah soalan yang berkait dengan matematik pengguna. Matematik pengguna. Okey, so soalan dia macam ni. Awak ingin membeli televisyen. Okey, kita tahu, okey, diberi macam ni je. RM1 sama juga dengan $0.34. So syarikat L di Singapura, okey, menawarkan harga $250 dengan caj kiriman dikenakan $50. Manakala syarikat V menawarkan dengan harga RM799. Okey, untuk televisyen yang sama. So, manakah pilihan awak? Sila buat pilihan yang bijak. Yang mana satu? Okey. So, untuk soalan ini, okey, kita boleh menggunakan kaedah petak tadi. Okey, mudah sahaja. Apa yang perlu kita buat? Kita tukarkan nilai $1 itu kepada nilai ringgit Malaysia. Contoh, yang pertama kita tahu yang dikenakan, okey, ni. Okey, kalau kita nak beli dekat Singapura, kita kena $250 dengan $50 kan. So tambahkan kita kena $300, betul? Okey, so mudah saja. Ambil yang ni 1 per so yang ni kita buat dalam pecahan. Tulis 1 per 0.34. Okey, terus tulis 1 per 0.34. Per ni pun tak ada pun tak apa. Sebab apa tak ada? Macam ni. Kita buat kaedah segi 4 yang saya cakap tadi. Senang saja. Yang ni operasi darab, ingat kan? Sama je. So, yang dikenakan harga $1. Kalau $1 nak letak atas ke bawah? Mesti bawah, selaras dengan ni. Ini pun harga $1 $0.34. So bawah ni kita letak harga $300. So kita nak tahu berapa harga di Malaysia. Kita letak M. Untuk kita tahu nilai sebenar kalau harga dekat Singapura tu berapa. Kita nak bandingkan dengan nilai dekat Malaysia dengan harga $799. So kita nak cari nilai M, apa perlu kita buat? 300 ni yang kacau kan. So 300 darab sini. Okey 300 darab ni. Okey, M tu dah sorang-sorang. So yang ni tak payah bawa naik atas lah. Ini saja bawa naik atas. So M, kita boleh katakan M sama juga dengan 1 darab 300 dapat 300 bahagi dengan 0.34. Okey, gunakan kalkulator. Kita kira nilai harga TV tersebut. Okey. 300 bahagi 0.34. So kita akan dapat 882.35. So 882.35. Yang ini cas yang dikenakan, termasuk cas ni. Okey. Tu harga dia. Kalau tak termasuk cas macam mana? Contohlah yang ni tak ada. Contoh yang ni tak ada kan. Ini tak ada. Awak kebetulan awak pergi Singapura, awak nak jalan-jalan, awak nampak TV. So tak ada cas kiriman, awak nak pilih mana yang sepatutnya lebih bijak beli dia kan. So kita gantikan 300 ni dengan berapa? Dengan 250. Contohlah. Contoh Ambil awak pula. Okey. Kita buat cara dan langkah yang sama macam ni je. So kita tahu nilai RM1 sama juga dengan 0.34. So kita nak cari nilai dekat Malaysia, kita letak N pula. Okey, ini kalau tak kenakan cas So 250. So kita letak atas sini. Itu saja. Yang ni tak payah nak atas lah. Pasal N dia dah sorang dah. Okey, so N sama juga dengan bahagikan 250 bahagi dengan 0.34. So dapat 735. 735.29. Okey. So kalau tidak dikenakan caj, maksudnya TV di Singapura kita berbaloi lagi pasal lebih murah daripada dekat Malaysia. Tapi kalau kita duduk kat Malaysia, kita pergi, kita tak pergi mana-mana tapi kita nak order barang dekat Singapura, dikenakan caj pula, caj kiriman
tak berbaloi kita beli. Kalau tak guna, berbaloi. Okey, itu saja So untuk topik ini kita boleh guna cara ini. Okey. Selamat mencuba. Terima kasih. Assalamualaikum. Manfaatkan ilmu. Teruskan perjuangan. Assalamualaikum. Bye. Ayah kita ni dia akan menangis 3 tempat. Tempat yang pertama yang ayah kita akan menangis kat mana? Ayah kita akan menangis bila mana dalam majlis ilmu ayah kita dengar satu orang ustaz kata, kaki satu orang ayah dia tak akan berganjak di padang mahsyar selagi agama dia, agama isteri dia, agama anak-anak dia tak sempurna dekat atas dunia. Kaki satu orang ayah tak akan berganjak di padang mahsyar. Maka satu orang ayah dengar dia akan menangis sebab dia tak tahu bayangkan nasib dia dekat akhirat. Sama ada Allah SWT maafkan kita ataupun sama ada Allah Ta'ala masukkan kita dalam syurga ataupun disebabkan anak-anak kita, isteri kita kadang-kadang kadang-kadang isteri kita tak tutup aurat, mungkin isteri kita tak semayang, mungkin sebab tu kita tak tegur isteri kita, kita tak nasihat isteri kita. Disebabkan tu mungkin sebab tu kita semua masuk neraka. Jadi satu orang ayah bertanggungjawab. Jadi tempat yang kedua yang ayah kita akan menangis kat mana? Ayah kita akan menangis tempat yang kedua bila ayah kita kena buang kerja. Ayah kita kena marah kat tempat kerja. Ayah kita kena maki kat tempat kerja. Satu orang ayah akan menangis dekat belakang anak. Dia menangis bukan sebab apa, tapi dia menangis sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, abang-abang semua, dia menangis sebab dia bayangkan anak-anak dia nak masuk asrama, anak-anak dia nak masuk universiti, anak-anak dia nak belajar, anak-anak dia nak makan, isteri dia nak makan. Dia akan menangis kat belakang anak. Tapi tak ada mana-mana ayah yang dia balik rumah dia kata, anak-anak ayah alhamdulillah ayah kena maki tadi. Tak ada. Dia akan simpan. Dia akan simpan, dia akan simpan. Dia tak akan menangis depan. Dan tempat yang ketiga yang confirm ayah kita akan menangis. Dekat mana agak-agak? Siapa boleh jawab? Tempat yang ketiga yang ayah kita akan menangis saat satu orang anak dia ucapkan terima kasih dekat telinga ayah dia. Satu orang ayah dia ucapkan, satu orang anak dia ucapkan terima kasih kat telinga anak dia, kat ayah dia. Ayah, terima kasih sebab ayah dah banyak berkorban untuk saya. Ayah, terima kasih sebab ayah dah banyak berkorban untuk saya. Ayah, terima kasih sebab ayah dah banyak didik saya. Sebab ayah dah banyak susah untuk saya. Maka satu orang ayah dia akan menangis bila mana satu orang anak dia ucapkan terima kasih kat telinga ayah dia. Malangnya minta maaf semua abang-abang semua. Saya tahu abang-abang, akak-akak depan saya ni semua orang baik-baik. Semua orang hebat-hebat. Semua orang baik-baik. Tapi kadang-kadang kita lawan mak ayah kita. Kita lupa jasa ayah kita. Kita lupa jasa mak kita. Kita lupa jasa orang yang pernah berkorban untuk kita semua. Siapa dia? Mak ayah kita. Sebab tu abang-abang akak-akak yang Allah sangat kasih sekalian, dosa yang paling besar selepas mensyirikkan Allah iaitu dosa selepas mensyirikkan Allah, dosa yang paling besar sekali iaitu dosa menderhakai kedua ibu bapa. Sebab tu abang-abang yang